The future is female. Benarkah kenyataan ini, Irfan? Adakah wanita ini lebih bijak mengatur strategi, boleh buat perancangan lebih baik berbanding lelaki? The future tu ada dua persoalan, sama ada populasinya ataupun kemampuannya. Sebab populasi nampak gaya Malaysia ni lelaki lebih ramai ya. Dan kemampuan untuk buat perancangan, saya rasa itu persepsi. Sebab perempuan kan semua emosi je macam. Mungkin itu persepsi Irfan. Tapi hari ini kita akan berdiskusi tentang topik Plan B. Perlunya ada Plan B. Kenapa kita kena ada Plan B, guys? Bersama kita hari ini di studio dan juga di talian Skype, iaitu Shereen Chin, pengasas Kid Lifestyle Store, dan juga Mila yang merupakan usahawan dan artis kepada Bismillah Catering dan juga events. Jadi malam ni saya nampak gaya saya berada dalam posisi yang sangat tak stabil ya, sebab nampak gayanya semua tentang perempuan, host pun perempuan, saya seorang lelaki kat sini. Tapi apa pun saya nak ambil peluang ini untuk tanya soalan pertama kepada Shereen. I think malam ni pasti kita nak kongsi beberapa kisah, tapi sebelum saya masuk ke soal itu, kenyataan si Ain tadi, betul ke perempuan ini pandai perancang? Betul. Kenapa betul tu, Shereen? Dari rumah tangga, kami kena buat semua rancang pukul berapa bangun, hantar anak, buat kerja rumah, masak, dan kena buat kerja, kena pergi kerja, kena buat bisnes. Tapi sekarang lelaki pun buat benda yang sama ke, Shereen? Tapi majoritinya wanita yang melakukan kerja-kerja itu. Sebab tu hari ni wanita ini boleh buat perancangan sedetail-detailnya A to Z. Dan mungkin kalau dalam bidang bisnes juga, wanita ini dilihat boleh buat perancangan A, B, C sampai Z. Yes, betul. Okey, Shereen. Saya nak tanya Shereen, dalam situasi COVID-19 hari ini kan, Shereen seorang usahawan. Bagaimanakah Shereen adapt dengan situasi COVID-19 ini untuk menjalankan bisnes? So, semasa COVID tu, kami adalah under essential service. Kami jual makanan, kami juga online business. So, semasa tu, kami tak ada business tak ada terjejas. Tapi cuma that time ada pekerja yang takut nak datang kerja. So saya lah kena turun untuk tolong sekali macam mana nak mempercepatkan itu proses untuk hantarkan semua parcel keluar. Because kita punya business memang meletup that time semasa COVID. Jadi Shereen ada tak menjangkakan bahawa sesuatu seperti COVID-19 yang akan berlaku sehingga menjejaskan bukan sahaja bisnes Shereen tapi ramai orang terjejas? Tak pernah jangka. Tak pernah jangka. Sebab pandemik ini berlaku secara tiba-tiba dan ramai yang terkejut dan terkesan yang memang sangat terjejas sekali. Jadi masa COVID ini berlaku kan, Shereen, kita dapat tahu bisnes Shereen 2 tahun telah beroperasi selama 2 tahun. Dan Shereen berkongsi dengan kita tadi bisnesnya agak mendapat permintaan demand yang sangat tinggi. Itu bonus. Itu adalah satu kelebihan kerana bisnes Shereen adalah basic needs, keperluan. Okay? Jadi bagaimana kalau usahawan lain yang merasakan mereka sangat terjejas dengan COVID-19? Apa yang Shereen boleh beri harapan kepada mereka? Mereka kena fikir banyak-banyak cara yang lain, kerana kena cara try plan B, plan C, plan D, plan E. Kalau B tak boleh, plan C dan plan D, plan E. Kalau mereka sekarang ialah retail, mereka boleh try online atau mereka boleh try jual kepada kawan-kawan, rakan-rakan dengan tu. Dan kalau bisnes ni tak boleh try boleh jual barang lain. Kalau dia bukan jual yang essential, mereka pun boleh try untuk jual makan atau jual apa yang seasonal masa tu. Itu nasihat Shereen ya, mana memang berada dalam bidang keusahawanan sejak awal. Kalau tak boleh bisnes satu, tukar bisnes dua. Tapi tetamu kita yang kedua, Mira Jirin. Beliau merupakan asalnya seorang artis. Kemudian mencuba diri dalam bidang perniagaan. Mungkin boleh kongsikan di awal ini bagaimana? Adakah itu sebahagian daripada plan B Mila? Mana daripada bidang industri seni kemudian masuk dalam perniagaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada semua yang menonton kita pada malam ni di Darah Muda. Darah Muda, saya pun orang muda insyaAllah. Sebenarnya saya mula berniaga semenjak umur saya 19 tahun. Dah hampir 12 tahun saya berkecimpung dalam dunia perniagaan. Pandemik COVID-19 adalah
pertama kali untuk semua usahawan berdepan dengan COVID-19 dan juga PKP ni, dan memang industri saya, kerana saya menguruskan perniagaan berasaskan industri perkahwinan dan juga travel and tours, di mana kedua-dua industri ini terjejas yang sangat teruk. Jadi seperti Sherin tadi, kami juga ada plan B, di mana sebagai usahawan definitely bila kita mengalami sesuatu masalah, kita kena cepat bertindak untuk menukar strategi perniagaan kita sepantas yang mungkin supaya dapat kita memastikan kos-kos operasi dapat ditanggung oleh pengurusan. Di mana di Bismillah sebelum ini kita tidak ada perniagaan secara retail, tetapi semenjak PKP ni kita cuba untuk mempelbagaikan perniagaan. Antaranya kita menjual kek yang diberi nama keksemila.my, dan juga kami menjual seasonal item which is durian yang dibawa khas daripada Pulau Pinang, balik Pulau Pinang. Dan juga kami juga mempelbagaikan perniagaan di Bismillah, di mana sekarang ni kami sedang membangunkan food and grocery delivery apps yang diberi nama hari-hari.my. Idea ini tercetus bila mana PKP lah. Bila PKP kita lihat apakah keperluan sebenar manusia. So dari situ tercetuslah idea saya bersama dengan pasukan saya untuk kita menceburkan diri dalam perniagaan yang lebih essential yang menjadi keperluan masyarakat, insyaAllah. Ya Mila, kalau boleh saya nak tanya satu soalan berkenaan dengan Mila sebut tadi, mana kena ada plan, kena berubah dengan adaptasi dengan cepat. Soalan saya, macam mana nak tahu kita ni sudah cukup cepat untuk buat perubahan ataupun kita akan hanyut kerana berhadapan dengan krisis dan sebagainya? Macam mana Mila sendiri menentukan bahawa this is the moment, this is the time kita kena tukar strategi? Sekarang ni Alhamdulillah, kerana segala informasi kita boleh dapat melalui hujung jari saja. Apa yang saya buat study case mengenai negara-negara yang sudah terjejas lebih awal daripada Malaysia, di mana kita lihat apakah tindakan-tindakan usahawan di sana. Jadi itu yang menyebabkan saya dan juga pasukan saya mengambil tindakan drastik untuk menambah beberapa cabang perniagaan baru. Tetapi tak dinafikan, bila perniagaan baru ini dimulakan, ia memerlukan masa untuk memastikan perniagaan itu mature. Jadi it's very hard. It's not easy as what I mentioned. It's very hard. Tapi at least kita menggerakkan dan juga dapatlah menambah sedikit pendapatan kepada syarikat dan dapatlah kita menampung sedikit sebanyak kos-kos operasi syarikat. Okey Mila, saya teruja dengan jawapan-jawapan Mila, di mana seorang usahawan ini dia harus fikir minda dia kena terbuka. Perlu ada banyak strategi, perlu ada banyak perancangan. Jadi sebenarnya sebagai seorang usahawan, apakah sikap konsisten yang perlu ada untuk kekal sustain dalam industri yang dijalankan? Sebagai seorang usahawan, kita kena sentiasa kreatif dan kita kena berfikir dari dimensi yang berbeza. That is the most important. Kita tak boleh hanya memikirkan tentang apa yang kita lakukan sekarang. Sebaliknya, kita kena kreatif dan melihat apakah peluang yang terbentang di depan mata untuk kita grab and go. Macam contohnya, pelbagai usahawan yang tiba-tiba tukar daripada meniaga makanan, tiba-tiba meniaga topeng emas dan sebagainya. Itu antara alternatif yang mereka jalankan sepantas mungkin untuk menambah pendapatan mereka. Maksud saya begitulah. Jadi kita sebagai usahawan ni kena cuba berfikir di luar daripada apa yang kita selalu fikir, dan kita perlu ambil tindakan yang pantas. Tetapi sebelum kita mengambil tindakan, sudah semestinya kita kena buat study case. Kerana apa? Kita tak nak tindakan yang kita buat itu akan memakan diri dan juga merosakkan lagi kewangan syarikat. Ya, betul Mila. Sherin, tadi Mila sebut tentang retail. Sherin sebelum COVID buka retail dulu. Berapa bulan kemudian COVID datang. So kalau boleh panjangkan soalan tadi daripada Ain tadi kan. Bagaimana strategi dan juga persiapan Sherin sendiri buka retail dan COVID datang? Ya, saya pun sakit hati nak buat launching semua tu. Datang tiba-tiba pula. MCO KPKP datang. Dan saya pun tak cukup staff juga, dan kita pun kan ada online. Nasib baik kita online, memang all the while sangat stable. Jadi kita fokus kita punya online, kita tutup kita punya retail. Baru bulan ni kita mula balik kita punya retail. Ya. So adakah strategi berubah
ataupun Sherin meneruskan juga, saya nak buka first retail store untuk Kite Lifestyle ni, teruskan juga ataupun ada plan B ataupun plan C yang lain? After kita retail ni, kita pun ada servicing untuk orang, cause kita punya supplier tengok we have been doing very well online, so mereka pun get our company to set up mereka punya online store. Then we also provide strategy services, consultancy to them. So kita pun ada ada lain-lain syarikat yang datang cari kami untuk buat servis untuk mereka juga. Okey. Seperti apa yang Sherin katakan tadi, ada strategi, tapi sebenarnya majoritinya usahawan yang sedia ada hari ini, benarkah business owner ini betul-betul ada business plan sendiri pada pandangan Sherin? Ada. Kami memang ada banyak plan. Cuma boleh buat ke, ada masa buat ke, ada kewangan financial untuk buat ke, ada. Ada tak tips yang boleh kongsi untuk malam ni? Apakah tips-tips nak buat perancangan tu? Perancangan, of course, kena tengok what is the future, kena tengok negara-negara yang lebih maju, apa trend mereka sedang buat, atau macam China kan mereka sudah mula dengan COVID few months before us, apa yang mereka sedang buat. After that mereka punya business, mereka buat banyak-banyak sharing, so kami pun keep on reading up how mereka punya business have been transforming during this time. So we are 1-2 months later, so we learn from there. I see. Okay. So kita nak berdiskusi juga dengan Mila yang berada di Talent Sky. Okay, Mila, saya sebenarnya merupakan peminat Mila sejak daripada saya sekolah rendah lagi. Saya undi Mila di Akademi Fantasia dan lagu Princess Mutiara itu memang menjadi lagu kegemaran saya. Tetapi Mila, saya sebenarnya rasa agak kecewa kenapa dah lama sangat tak nampak Mila aktif dalam industri seni. Jadi apa yang menyebabkan Mila turning point daripada bidang industri seni tukar kepada bidang keusahawanan? Apa yang menyebabkan Mila berubah? Sebenarnya yang banyak memberi encourage untuk saya dalam perniagaan adalah suami saya, Encik Is Mustafa. Saya bukan tak nak aktif semula, tetapi sebenarnya sebelum ini saya memang sangat-sangat sibuk membangunkan perniagaan saya. Seperti di Bismillah kami ada 11 dewan perkahwinan, kami ada 2 central kitchen dan saya ada 7 anak syarikat di bawah Bismillah yang saya uruskan. Jadi disebabkan oleh itu saya memang tak sempat nak aktif seperti sebelum ini, tapi insyaAllah jika Allah izinkan, jika suami saya izinkan, insyaAllah mungkin bolehlah lepas ni menyumbang beberapa lagu lagi insyaAllah. Okey, antara Mila dan suami, sebenarnya siapa yang bijak menyusun strategi? Yang buat perancangan tu siapa? Masya Allah, my husband, he is our mastermind, he is the think tanker. Saya dan suami kami selalu berbincang bersama. Macam Sherin told us just now, memang kita selalu akan buat study case. Apakah negara-negara lain buat, what kind of opportunity yang kita boleh terapkan di Malaysia. So we want to be like a person who grab the opportunity first, kan, insyaAllah. Jadi memang kita selalu berbincang dan suami saya memang selalu memberikan ilham-ilham yang baru untuk kami gerakkan. Ya, Mila, satu kenyataan yang sangat baik dan saya sangat setuju sepenuhnya, iaitu husband dah think tanker. Lelaki main peranan ni sebenarnya. Tetapi di sebalik kejayaan lelaki, ada wanita hebat di belakangnya, Irfan. Okey, untuk meneruskan lagi perbincangan kita hari ini tentang plan B, nampaknya ada pertembungan sama lelaki atau perempuan yang lebih pandai merancang. Kita berjeda seketika dan kembali selepas ini di Darah Muda. Kembali dalam Darah Muda dengan topik kena ada plan B, guys. Okey, bersama kita Sherin. Okey, Sherin. Sebentar tadi sempat kita berbual mengenali latar belakang Sherin sedikit. Yeah. Jadi Sherin ni sebenarnya adalah seorang ibu tunggal. Yeah. Di mana memulakan bisnes 2 tahun yang lalu ketika Sherin adalah seorang single mom. Jadi apa yang menyebabkan Sherin begitu tekad, begitu bersemangat nak berjaya dalam bisnes ni? Apakah faktor penolak sebenar Sherin?
saya rasa saya kena berjaya dalam sesuatu. Saya telah fail in my marriage. So I need to succeed in something. So jadilah saya sangat teguh, very determined untuk buatkan bisnes ni berjaya. It's for myself, for my family, for my daughter. Yeah. And how much your daughter influence, macam mana banyak kain memberikan semangat kepada Shereen untuk memulakan benda yang saya rasa belum ni tak pernah buat kan sebelum ni, first time nak buat. So my daughter, dia punya nama ialah Caitlin. So saya namakan ini store Kate Lifestyle Store. Sebenarnya ialah nama dia. Why I name her name? Kerana saya mulakan journey ini makan organik pun kerana dia. Semenjak saya mengandung dengan dia, dan saya kena fikir, saya kena makan yang terbaik untuk saya punya baby, dan nanti dia 6 months mula makan, saya pun pilihkan makanan yang paling baik untuk dia. So that's how she's the inspiration for me to start this business. Jadi di sebalik nama bisnes Kate itu yang menjadi kekuatan untuk Shereen ini terus buat perancangan dengan strategik untuk bisnes Shereen sendiri. Tapi jadi bisnes ni plan B kan, maknanya how do you cope? Maknanya masih susah. So awal dulu you tak pernah terbayang pun akan jadi seperti ini. Yeah. So as a woman especially kan, how do you cope? I have to stay very positive. Saya kena fikir that I need to support myself, my daughter. I need to go through this. I am very determined that it only took me 2 weeks, 2 minggu saja untuk set up saya punya website, untuk pergi jual online. Dan saya beritahu I must succeed this. I mesti mula buat ni sebelum saya usia 30. Okay. Sebelum usia 30 mesti dah ada startup own empire. Okay. So kita ada Mila. Mila, kita nak tanya soalan ni dekat Mila. Okay. Kita lihat hari ni banyak lambakan peniaga-peniaga online. Kita tengok di Instagram, di Facebook. Jadi bagaimana Mila, bisnes Bismillah Catering Event and Service, Mila menonjol apa wow factor yang Mila tunjukkan kepada klien-klien yang mungkin Mila nak menarik perhatian dari segi bisnes Mila? Okay, sebenarnya bila kita berniaga, apa yang kita perlu buat adalah kita kena pastikan jenama kita kukuh. Di mana kita meletakkan branding Bismillah itu sebaiknya, Alhamdulillah, dan juga kita memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan, kerana saya sangat percaya dengan mouth to mouth marketing impact, di mana mouth to mouth marketing is the most successful marketing strategy. So kita nak dapatkan benda tu, kita kena pastikan perkhidmatan, servis yang kita berikan adalah yang paling terbaik kepada pelanggan-pelanggan kita. So Alhamdulillah, selain daripada kita menggunakan semua pemasaran secara digital, kerana Bismillah Bismillah dah hampir masuk tahun ke-7, kita menggunakan 100% pemasaran digital sahaja. Di mana kita dekat dengan para pelanggan kita melalui media sosial dan sebagainya. So kita terapkan pelbagai pendekatan kepada pelanggan kita, di samping kita memberikan package-package perkahwinan, package-package dan perkhidmatan yang mampu milik kepada pelanggan. Tapi strategi itu semua Mila, saya rasa semuanya merupakan apa yang semua orang buat. Tapi sebagai seorang wanita sendiri, adakah ada strategi yang khususnya untuk penonton kita, kalau perlu mereka buat untuk compete, untuk bersaing dengan begitu banyak Insta Store dan juga online store yang lain? Sebagai usahawan wanita, saya tak nafikan usahawan wanita ni sibuk sebenarnya sebab dia nak uruskan keluarga, uruskan anak, uruskan perniagaan. Jadi fokus yang sangat tinggi sangat diperlukan. Kita kena pandai merancang masa, especially macam kita kena ada our own timetable. Macam saya akan setkan pukul berapa saya akan mula buka my laptop, buat kerja, pukul berapa saya akan ke office, pukul berapa saya akan balik, supaya benda itu saya dapat jalankan semua sejajar, di mana perniagaan, kehidupan, keluarga dapat berjalan dengan lancar. So pada saya, usahawan wanita yang bergelar usahawan online especially kena pandai merancang masa. Dan juga kita perlukan tim. Untuk berjaya kita perlukan tim. Tak boleh bergerak sendiri. Kerana apa? We have a limitation time. Jadi we need to make sure. Adakah disebabkan kejayaan Bismillah hari ini
Sebab Mila dah ada branding sebagai seorang artis. Jika Mila bukan seorang artis, adakah Mila boleh berjaya dalam Bismillah? InsyaAllah dengan izin Allah pasti boleh berjaya walaupun seorang itu bukan selebriti ataupun sesiapa. Tapi sebenarnya ada satu advantage kepada saya di mana orang mengenali saya, Alhamdulillah. Saya berada dalam industri seni suara, Alhamdulillah. Tapi pada saya, that is not the main point lah. The main point is jika kita betul-betul berusaha, tak kiralah siapa kita, jika kita betul tekad insyaAllah. Jika Allah izinkan insyaAllah. Ya, Mila. Mungkin Shereen boleh kongsikan. Ya, tadi Mila ni dia popular sebelum start bisnes kan. Tapi Shereen start daripada bawah, mungkin boleh kongsikan tips untuk pendengar dan penonton kita tentang bagaimana nak mulakan dan yang paling pentinglah kekalkan bisnes lebih dari 5 tahun. Sebab kita tahu kalau di SSM syarikat yang daftarkan tu hampir 180 tutup. Hanya 20 daripada 100 sahaja yang kekal. So kita kena maintain itu quality, bagi servis yang terbaik. Kita ada customer service Monday to Sunday buat. Dulu saya seorang saja yang baru mula bisnes, saya yang buat. Malam saya pun reply customer, pagi sampai malam saya pun buat. So kita kena maintain quality, pelbagaikan offering that we have. Dulu saya mula dari 500 barang saja, tapi sekarang kita ada 1,000 lebih barang untuk offer kepada. So every week you datang saya punya online store, you boleh tengok barang yang baru. Then from online, then we have move on to retail. That's how we differentiate. Bercakap tentang online tadi, hari ini kerajaan melaksanakan pelan penjana inisiatif yang berfokuskan kepada bidang digital. Jadi saya nak menanyakan pendapat daripada Mila dan juga Shereen. Adakah peniaga-peniaga hari ini yang buat bisnes secara konvensional perlu berubah daripada konvensional kepada digital online? Kerana ada setengah peniaga menganggap nak tukar tu, nak berubah tu susah. Tak reti sebab mereka ni dah terlalu lama. Jadi Mila, apa pandangan Mila? Perubahan daripada bisnes konvensional kepada perniagaan digital online? Ya, perlu. Sebenarnya memang sangat-sangat perlu bila kita lihat PKP baru-baru ni, kita buka mata, kita buka minda kita di mana pentingnya digitalize our business. Disebabkan itulah saya di Bismillah, kami menubuhkan hari-hari.my di mana kita nak membantu usahawan-usahawan makanan bermasak ini untuk mendigitalizekan perniagaan mereka menggunakan platform yang tersedia. InsyaAllah kita akan guide mereka untuk menggunakan platform tersebut insyaAllah. Semoga semua orang walaupun secara online, secara di rumah, street food ataupun mempunyai restoran premise, semua boleh go digital with hari-hari.my insyaAllah. Baik, terima kasih Mila kerana sudi bersama kami dan juga Shereen. Bagaimana? Online bukan semuanya, digital bukan semuanya. Yang mereka yang sedang buat yang physical store, retail store tu amat penting juga. So kena buat dua-dua. Offline, online, online, offline, dua-dua kena buat together. High touch and yes. Yeah. High touch, high tech. Yes, high tech dengan yang physical. Customer juga suka. You ada storefront. Mereka lebih keyakinan. Dan ada online ialah untuk convenience. Okay. Akhir ni mungkin saya minta supaya Shereen sebut pada penonton seperti mana Shereen sebut pada saya bahawa tak semestinya semua orang selepas COVID ni kena masuk bidang keusahawanan. You can go for any job. If necessary. Yes. If you have plan in life. If you don't have a plan, go find a plan. If you don't have a plan, go and do apa-apa yang ada banyak company yang masih sedang untuk fill up the space lepas COVID, atau ada yang banyak digital company yang mereka sedang atau yang even all the delivery mereka perlukan banyak orang. So at the meantime, we survive first. Even for any business, year 2020 is aimed to survive. Yes. Jadi sebenarnya itulah dia hikmah di sebalik COVID-19. Bagi yang nampak peluang, COVID ni sebenarnya membawa lebih banyak rezeki jika kita lihat dia dengan sebaiknya. Peluang-peluang baru yang tak pernah kita bincangkan sebelum ni, kita bincangkan waktu COVID. Dan untuk rekod ya, bagaimana pada April yang lalu dah rekodkan pengangguran pada tahap 5% merupakan tertinggi dan terburuk sejak 1990. Jadi untuk malam ini saya rasa untuk anda semua yang paling pentinglah jangan give up, jangan putus asa seperti dikongsikan oleh tetamu kita Shereen dan juga Mila.
kalau tak boleh masuk usahawan dan carilah kerja lain, tapi pokoknya kena ada plan, kena ada perancangan. Tak semesti wanita yang pandai perancang, lelaki pandai merancang juga. Yang penting fans ke sama-sama, okey? Jadi perancangan menentukan kejayaan. Jadi kami akhiri topik Darah Muda hari ini. Saya Ain Syuhada. Dan saya Irfan Faruqi. Kita berjumpa lagi.